Dan salah satu ilmu yang kita ada dalam hutan, buah perah ni bila jadikan sebagai makanan, sebagai itiar hidup. Buah perah ni zaman Jepun ada kemewahannya. Sebab kita bagi ke dia makan, dia adalah mabuk-mabuk. Lepas tu kalau kita nak hayun dia, kita hayun lah. Cabaran kita sekarang untuk membiak dekat sini lah. Cara teorinya bila betina tu bunting, anak dia lahir, ibu ni akan ajar anak dia. Kalau ibu tak ada skill memburu tu, macam mana dia nak ajar anak dia memburu? Buah ni benda yang berada di dalam hutan, bukannya setengah-setengah orang tu ada tanam. Buah perah ni kita kena masak betul-betul. Kalau tak betul masak dia, dia akan mabuk. Di kebanyakan negeri, kewujudan pasar pagi di setiap daerah pada hujung minggu membolehkan penduduk tempatan mendapatkan hasil pertanian segar langsung dari petani dan pada harga yang berpatutan. Di sini juga, jika bernasib baik, akan bertemu sayur dan buah-buahan jarang jumpa seperti buah tampoi, buah kulim dan buah perah. Pasar Pagi Raup antara yang menjadi tumpuan semakin ramai pengunjung, termasuk dari luar negeri Pahang. Rasul Abdullah, seorang daripada peniaga yang menjual buah-buahan hutan yang unik di pasar ini. Penggemar buah perah mencarinya untuk mendapatkan buah perah yang siap direbus atau dijeruk. Tidak ramai kini yang mengenali spesies buah hutan ini atau menggembari rasanya yang hampir mempunyai sedikit persamaan dengan kacang rebus atau buah berangan. Buah apa nama dia? Ini buah perah. Buah perah? Dekat Rawak je ada ke? Buah ni jarang-jarang ada. Di mana-mana pun ada. Tapi ada ketika masa ini memang susah lah. Oh, ya ke? Sebenarnya buah perah ni tak ada pantang-pantang. Kalau nak makan dia pun boleh. Yang mentah ni tapi dengan syarat kalau orang tua-tua dulu kata makan di bawah pohon dia. Jangan bawa balik ke rumah dulu. InsyaAllah tak akan jadi mabuk. Kalau kita bawa balik, kita tak masak dia, tak rebus dia, kita makan akan jadi mabuk. Macam mabuk lebih lagi pada mabuk minuman keras tu. Hidup subur di dalam hutan hujan khatulistiwa. Pokok perah atau nama saintifiknya Elaterospermum typhus juga boleh didapati di negara Thai. Buahnya berbentuk bulat, mengandungi 3 biji kekacang perah yang akan meletup seperti buah getah apabila matang. Selain direbus, Rasul juga menjual buah perah yang dijeruk bersama petai. Bagi penggemar masakan tradisional Pahang, mereka boleh mendapatkan isi rong buah perah untuk dibuat gulai asam rong. Asam rong berasal dari perkataan isi rong buah perah yang menjadi asas kepada pembuatannya. Isi buah perah biasanya akan dijemur beberapa hari sebelum ia ditumbuk kasar. Ia kemudiannya akan diperap dalam guri atau tempayan bertutup untuk tempoh waktu tertentu sehingga menjadi paste. Paste inilah yang digunakan sebagai asas gulai asam rong bersama ikan dari Sungai Pahang. Keistimewaan buah perah ni benda yang jarang-jarang ada. Lagipun benda ni orang dikenali sejak zaman-zaman dulu lagi, buah perah ni. Zaman sekarang ni kalau kita tak pamerkan benda ni, mungkin budak-budak muda sekarang ni atau anak-anak remaja dia tak kenal apa tu buah perah. Rasul dan isterinya telah menjalankan perniagaan di pasar pagi ini sejak 4 dekad yang lalu. Mereka mendapat bekalan buah perah daripada beberapa orang penduduk kampung di daerah itu yang mencarinya di dalam hutan. Antara yang setia sebagai pengutip buah perah ialah Badli Shah Mat Adam. Untuk buah perah masa sekarang ni,
Buah ni benda yang berada di dalam hutan. Bukannya setengah-setengah orang tu ada tanam. Memang tak ada tanam benda ni. Dia duduk di hutan yang besar-besar. Ketika kalau orang mendebang bala, ketika itu dia akan terus secara automatik dia akan mendebang pokok buah perah ni. Sebab dia pun sejenis kayu yang boleh dibuat balak. Tak mustahil di suatu hari nanti buah perah ni akan lenyap begitu saja. Kalau kita tak ada yang generasi-generasi sekarang menanam ataupun menjaga pokok-pokok ni, mungkin di suatu hari nanti tak ada lagi dah buah perah ni. Daerah Raup yang masih dikelilingi hutan tebal yang menghijau membolehkan beberapa pokok buah perah hidup subur di pinggir kampung Perwas. Ini memberi peluang rezeki kepada penduduk kampung sekitar untuk menjalankan aktiviti ekonomi sampingan, mencari dan mengumpul buah perah. Badli Shah Mat Adam adalah antara penduduk kampung Perwas yang menjalankan aktiviti mengutip buah perah. Dia yang mengusahakan perniagaan jahitan dan kontraktor kecil-kecilan menjadikan aktiviti mencari buah perah sebagai pendapatan sampingan. Mesra dengan sapaan Lee, mempelajari teknik mengesan buah perah dari arwah bapanya sebagai satu ilmu ikhtiar hidup di dalam hutan. Buah perah ni saya mula cari masa umur 12 tahun lah, lebih kurang macam tu. Macam saya habis sekolah ikut arwah ayah saya pergi cari ke dalam hutan sana sebab saya nak belajar dengan dia tentang makanan-makanan orang zaman dulu, sampai yang banyak orang sekarang tak tahu tentang buah perah ni. Dan salah satu ilmu yang ada tentang buah perah ni, misalnya kita ada dalam hutan bila jadikan sebagai makanan, sebagai ikhtiar hidup buah perah ni. Generasi sekarang dia tak tahu apa buah perah ni. Kepandaian yang diasuh generasi yang membesar di hutan, aktiviti mencari buah perah akhirnya menjadi sumber wang saku belanja sekolah buat dirinya. Kini, aktiviti mencari buah unik ini dilakukan Badli bersama rakannya, Azman. Lazimnya dua sahabat ini akan ke hutan di hujung kampung yang masih mempunyai beberapa pohon perah matang. Aktiviti mencari buah perah ini biasanya dilakukan pada waktu petang selepas urusan kerja masing-masing. Biasanya buah perah ni dia akan berbuah, dia akan sama dengan gugurnya buah durian. So, waktu itulah sama kebiasaannya. Tapi macam yang kita dapat sekarang ni, buah ni yang di luar musim, kalau kita panggil buah sesat, dia bukan waktu musim yang biasa. Adalah sedikit, dia tak banyak macam musim dia yang betul lah kan ni, yang ada sekarang ni. Kalau sekarang dalam bulan 3 hingga ke bulan 5 waktu dia musim ni cuma setahun sekali buah dia ni. Maknanya bila dia dah gugur tu kita kena cepat kutip, kalau tidak dia akan rosak, kosong, isi dalam dia tak ada. Buah perah ni kita tak cari, tak panjat pokoknya, biasa kita akan cari yang gugur di bawah je. So kalau buah perah ni dia dah masak digugur lah ke bawah? Ya, dia sama macam biji getah tu, bila dia gugur kat bawah baru kita kutip di bawah je. Kat sini ada sikit, Ban. Okey. Sifat buah perah sama seperti buah getah. Buah yang cukup tua dan matang akan meletup dan biji di dalamnya akan berderai dan gugur ke bumi. Biji itulah yang dikutip oleh pencari buah perah seperti Badli dan Azman pada setiap musim. Disebabkan tidak banyak buah yang gugur di kawasan ini, mereka beralih ke sebatang pokok lagi, terletak tidak jauh dari sini. Inilah bentuk buah perah yang belum cukup matang, tapi bila dia matang dia akan pecah dan meletup di atas. Dia terabur di bawah, masa itulah kita kutip buah ni. Buah perah ni kita mesti masakkan dia betul-betul lah.
untuk hilangkan mabuk tu, kalau mabuk kita akan rasa pening-pening loya. Takat hari ni saya belum pernah lah sebab saya memang ikut betul lah cara dia masak tu. Kampung Perwas, Raup, Pahang. Dua sahabat yang membesar dalam persekitaran hutan hujan Khatulistiwa bersahabat dengan alam yang subur, penuh rezeki jika rajin berusaha. Badli dan Azman antara generasi pencari buah perah untuk dibekalkan kepada peniaga di Pasar Pagi Raup. Setelah beberapa jam, kantong mereka kelihatan lumayan di pohon yang kedua. Banyak biji perah yang bertaburan di sekitar perdu pokok. Ini mungkin disebabkan keadaan pokok perah yang lebih terbuka dan terletak tidak jauh dari tebing sungai membolehkan ia mendapat nutrisi yang mencukupi. Selepas mencari dan memungut di kawasan ini selama lebih setengah jam, mereka berjaya mengumpul hampir 4 kilogram biji buah perah. Namun, hasil laba hari ini masih belum mencukupi bagi memenuhi pesanan yang diterima. Buat masa sekarang memang agak tinggi untuk kepada peniaga macam pasar minggu, pekan sehari. Sebab permintaan ni daripada orang yang lama minta buah ni, tapi nak mendapatkan sekarang ni dia dah agak kurang lah sikit. Tambah lagi dengan cuaca apa semua. Itu semua jadi masalah untuk mendapatkan buah perah buat masa sekarang. Buah yang berjaya dikumpul akan dibawa pulang ke rumah Badli untuk proses pembersihan sebelum ia dibungkus dan ditimbang mengikut permintaan pelanggan. Proses seterusnya, Badli akan memastikan buah perah yang dikutip mempunyai isi. Cara paling mudah adalah menerusi bunyi yang dihasilkan apabila dicampak ke lantai. Yang ini dia kosong, tak ada isi. Yang ini dia elok, penuh isi dia. Dia kalau kita simpan tempat yang agak dingin, jadi boleh tahan sampai 3 bulan ni kalau kita tak rebus ni. Kalau kita ada rebus tu dah letak luar pun 3 hari 4 hari pun dia masih okey lagi rasa dia. Tak ada lebih daripada tu, dia akan rasa masam sikitlah buah dia. Dan dia buah ni pun boleh buat jeruk, campur dalam buah petai, dan masakan gula masam, gula lemak. Dia ikut masing-masing punya cita rasa nak masak cara apa. Hari ini, Badli menerima tempahan buah perah dari Hamizah Mat Sah atau lebih mesra disapa Mak Teh. Mak Teh bercadang untuk menjamu sahabat lamanya yang pulang sebentar ke Kampung Perwas untuk urusan keluarga. Mak Teh mempelajari teknik memasak buah perah daripada ibunya. Sebelum direbus, dia akan membilas buah perah beberapa kali. Selepas itu, dia akan menjerang air dan membiarkan sehingga mendidih. Bahan utama merebus buah perah adalah asam keping atau asam gelugur dan juga garam. Selepas air benar-benar menggelegak, Mak Teh akan memasukkan buah perah yang telah dibasuh. Buah perah ni kita kena masak betul-betul. Kalau tak betul masak dia akan mabuk. Semasa kita merebus tu, kita kena didihkan air dahulu, dan kemudian kita kena masukkan garam dan asam keping untuk menghilangkan rasa mabuk tu, dan merebusnya pun kena lama, lebih kurang 1 jam. Barulah dia masak betul. Kalau mabuk kita akan rasa pening-pening loya. Macam tu lah. Takat hari ni saya belum pernah lah sebab saya memang ikut betul lah cara dia masak tu. Dengan bahan dia tu dan juga masa yang kita rebus tu. Cukup masak betul lah. Selepas tu bolehlah kita dah masak tu, kita akan jerukkanlah dia bersama dengan asam keping dengan garam lagi di dalam balang. Selepas pasti buah perah berkenaan benar-benar masak, Mak Teh akan menyejukkannya menggunakan air yang mengalir. Selepas dibilas dengan air sejuk beberapa kali, buah perah rebus itu akan dikeluarkan dari periuk dan sedia untuk dihidangkan. Bagi penduduk Kampung Perwas, buah perah rebus adalah antara hidangan minum petang yang popular satu ketika dahulu. Selain direbus, ada juga penduduk yang memasak buah perah ini dengan menggorengnya di dalam pasir panas seperti buah berangan.
Bagi Yusmi Yahya, selama ini dia hanya mendengar orang tua-tua menyebut nama buah perah. Kali ini, dia tidak menyangka kunjungan ke kampung bapanya pada kali ini menghadiahkannya peluang untuk merasai sendiri keunikan rasa buah hutan ini. Masa kecil-kecil pun tak pernah rasa ni. Lepas tu, mungkin pernah dengar, tak ingat lah. Lepas tu sini, lepas tu ni pertama kali saya makan lah. Rasa dia macam buah berangan sikit, lepas tu rasa lemak-lemak macam kacang, rasa manis sikit, macam tu lah. Rasa sedap lah. Yahya Daud atau lebih dikenali sebagai Hasan merupakan anak watan kampung ini. Menikmati buah perah sebagai hidangan minum petang mengembalikan semula nostalgia dia bersama teman-teman ketika tinggal di kampung berkenaan lebih 40 tahun lalu. Dulu masa tahun 70-an dulu memang banyak. Mana pokok dia kita boleh nampak batang dia tu warna kemerah-merahan, daun dia pun pucuk dia kemerah-merahan. Mana dia buah dia macam buah getah lah. Dari tiga segi dia pecah macam buah getah jugalah, macam getah gugur tu macam tu lah. Dia bunyi tu, jatuh. Macam tu lah seterusnya. Mana kami orang kampung kena kutik lah. Satu persatu. Lebih kadang 2 gantang ke balik lah. Balik tu basuh, jual lah. Seperti Yahya, buah perah turut mempunyai tempat istimewa di ruangan memori Pak Akub. Antara yang menjadi kenangan adalah kisah yang didengarnya sewaktu zaman penjajahan Jepun. Sifat buah perah yang boleh memabukkan itu menjadikan sesetengah penduduk kampung berkenaan menggunakannya untuk melemah tentera Jepun yang terkenal ganas. Kini, sambil menghirup kopi panas dan mengunyah buah yang sama, Pak Akub menceritakan pengalaman lalu kepada rakan-rakan yang datang bertandang. Buah perah ni zaman Jepun ada keistimewaannya. Sebab kita bagi ke dia makan, dia adalah mabuk-mabuk. Lepas tu kalau kita nak hayun dia, kita hayun lah. Macam mana nak bila bagi Jepun makan tu nak pastikan dia mabuk? Jangan masak habis lah, jangan masak semua lah. Masak separuh masak boleh lah. Bagi dia mabuk lah dia. Yang mabuk mata dia tu. Kalau kita macam ni, kita makan, ini contohlah buah perah ya. Kita picit-picit gitu, mata dia belah sini. Kalau takut mabuk, tak ada jampi tampahnya, buang ini, buang sini. Itu makanlah. Tak ada apa, tak mabuk. Kalau cukup masak. Kalau tak cukup masak, tak jadi mabuk. Mula buat mati. Belantara Malaysia mempunyai banyak sumber yang boleh dijadikan makanan yang unik dan enak. Namun, semua ini kian hilang di mamah pembangunan yang tidak memberi ruang untuk hasil hutan seperti buah perah ini wujud dalam ekosistem yang sama. Kemusnahan sumber makanan unik dan eksotik sebenarnya merugikan negara. Hidangan yang dulunya menjadi satu kebiasaan, kini menjadi juadah yang jarang jumpa. Hilang bersama khazanah kehidupan tradisional yang berharga. Kita lihat populasi harimau dalam kurungan ini pun sangat berkurangan. Kita merasakan kita perlu tingkatkan populasi harimau kita dalam kurungan. Sebahagian daripada proses kita untuk melepaskan anak harimau itu ke habitat asal.
angka 3,000 ekor sekitar 1950-an. Angkanya terus merosot apabila haiwan pemangsa ini menjadi sasaran pemburu haram selain mati akibat nahas jalan raya. Panthera tigris jacksoni, pemangsa utama ekosistem negara, kini mendepani usaha pembiakan dan meliarkan semula. Kewujudan Pusat Konservasi Harimau Malaya, MTCC, mampu mengatasi masalah kepupusan spesies haiwan berkenaan yang kian membarah. Umpama menyambung riwayat Sang Raja Rimba. Harimau Malaya antara 6 subspesies di dunia yang masih wujud berbanding 3 lagi yang sudah dikenal pasti pupus. Pengecilan hutan bersifat komersial juga menghalang pergerakan harimau, menjadikannya sukar untuk mencari makanan dan pasangan. Keupayaan memburu mempengaruhi jangka hayat harimau Malaya untuk bertahan di habitat asalnya. Sifat agresif antara penghuni MTCC bernama Atan perlu dikekalkan agar induk betina ini dapat mengajar anak-anaknya cara bertahan hidup apabila dilepaskan ke hutan suatu hari nanti. Lebih kurang dalam 15 minit juga kami dekat sini, masih lagi untuk melihat aksi Atan untuk memburu kurang berjaya, sebab mungkin Atan pada awalnya sudah mengenal pasti kehadiran kami dekat sini, dan untuk makluman difahamkan Atan ini merupakan tangkapan liar. Jadi hidupan ataupun harimau hasil daripada tangkapan liar ni mungkin agak sukar apabila orang ramai lihat, sebab dia lebih cekap memburu dan menangkap buruan dalam masa kurang 10 saat. Jadi kita perlu beredar daripada sini. Menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pusat Konservasi Harimau Malaya, Saad Yaakob, 43 tahun, menganggap tugasnya umpama sebahagian daripada misi utama negara, memelihara keseimbangan ekosistem. Segala prosedur yang direncanakan untuk mamalia ini harus menepati matlamat penubuhannya. Populasi harimau Malaya yang sedia ada menjadi cerminan untuk 10 hingga 20 tahun akan datang jika tidak dipelihara. Kita buat program pembiakan untuk meningkatkan populasi harimau dalam kurungan. Yang ni kita memang mendapat kerjasama daripada termasuk zoo-zoo di Malaysia, yang mana zoo-zoo di negara kita juga ada harimau Malaya. Sebelum daripada tu kita memang engage dengan zoo-zoo ni, yang mana kita lihat populasi harimau dalam kurungan ni pun sangat berkurangan. Dan di atas faktor lain lah, faktor kesihatan, faktor usia, kita merasakan perlu kita bekerjasama erat. Kita perlu tingkatkan populasi harimau kita dalam kurungan. Sebahagian daripada proses kita untuk melepaskan anak harimau itu ke habitat asal. Usaha meningkatkan populasi harimau Malaya bermula daripada proses pembiakan dalam kurungan. Namun, keupayaan harimau yang sedia ada semakin merudum disebabkan faktor usia dan tahap kesihatan yang kurang memuaskan. Kerjasama erat dengan beberapa zoo di negara ini membawa nafas baharu bagi perhilitan dalam usaha menambah induk untuk dibiak. Hingga kini, belum ada anak harimau berjaya dilahirkan di MTCC, walaupun mereka telah mencuba dengan pelbagai pasangan. Kekurangan induk jantan yang berusia menjadi cabaran terbesar dalam menghasilkan sperma berkualiti. Kajian menunjukkan
bahawa sampel sperma dari harimau tua bernama John hanya mempunyai kurang daripada 50% ciri benih yang boleh digunakan. Ditambah pula dengan penglihatan John yang semakin kabur. Semalam dia nampak ada tanda dah, 3 tanda untuk si spot rolling rubbing dengan fastening. So ini semalam kan? Tadi kita dah tengok. Kan bulan lepas sama. So ni kita dah tengok kalau okey. Rutin pemantauan fasa pembiakan kini lebih kerap dilakukan. Harimau betina yang dikenal pasti sudah menunjukkan isyarat untuk mengawan akan didekatkan dengan si jantan untuk mengenali antara satu sama lain. Melalui pemerhatian dan pengalaman Muhammad Zahrul Hayat Zaini yang bertugas sebagai pembantu hidupan liar, dia kini dapat menjangkakan kitaran waktu subur induk betina bernama Spot yang telah mencapai usia 4 tahun dan menunjukkan tanda awal untuk mengawan. Cabaran kita sekarang untuk dia membiak dekat sini lah. Cabaran kita mengawan dan juga nak biak tu lah. So tu yang kita kat sini kerja kuat lah untuk program pembiakan ni lah dekat sini untuk MTCC ni. John, induk jantan tertua di pusat konservasi ini, telah melalui banyak fasa pembiakan. Kali ini, ia akan berhadapan dengan Spot, induk betina kelahiran dalam kurungan yang ingin mendapatkan pasangan. Tidak lama kemudian, Spot menunjukkan tanda fastening, iaitu hembusan nafas. Maka, salam perkenalan dimulakan. Sementara John belum membalas isyarat Spot. Sifat tenangnya dijadikan pilihan utama sebagai pasangan kerana pengalamannya membolehkan ia tidak menyerang balas terhadap si betina jika bertindak agresif. Kita tak boleh pilih esok terus campur. So dia ada beberapa step lah. So biasa kita ambil dalam 2 cycle kitaran untuk campurkan dia. Yang mana kitaran pertama ni orang panggil suai kenal. So bila kita campur nanti tak ada berlakunya pergaduhan. Sampai yang betina Spot dia menunjukkan ada 5 tanda. Kita akan tengok pula si John, si jantan punya respon positif pun ataupun negatif. Kadang bila dia dah tunjuk kelima-lima tanda tu, contoh tanda dia rubbing, fastening, rolling, tail lifting, last kali lordosis. Sampai dia dah tunjuk 5 tanda tu, tapi kalau jantan tak ready, tak boleh juga campur. So kita kena tunggu sampai jantan ready. Mungkin Spot perlu lebih kerap menunjukkan minat kepada John. Atau si jantan sememangnya memerlukan masa untuk mengenali pasangannya. Ada pasangan harimau lain di sini yang berjaya ke fasa mengawan. Manakala penyelidikan data genetik harimau yang dipasangkan tidak mempunyai hubungan salasilah yang rapat. Amat penting bagi mengelakkan permasalahan genetik yang boleh timbul daripada pembiakan dalam kurungan. Cara teorinya bila betina tu bunting, anak dia lahir, ibu ni akan ajar anak dia. Kalau ibu tak ada skill memburu tu, jadi macam mana dia ajar anak dia memburu? Sebelum dilepaskan ke Baitul Asal, kita akan lepaskan di dalam blok pra pelepasan yang telah kita sediakanlah, yang lebih kurang keluasan dia 5 ekar. Memandangkan harimau Malaya spesies yang aktif pada waktu malam, inilah masa yang cukup sesuai untuk proses pembiakan. Pemerhatian perlu dilakukan dengan lebih teliti kerana terdapat gandingan baharu antara Atan,
induk jantan yang diselamatkan daripada konflik di Terengganu, dan Bayu, induk betina kelahiran dalam kurungan dari Zoo Taiping, Perak. Tetapi pasangan ini tidak boleh terganggu dengan kehadiran manusia. Atan dan Bayu sudah menunjukkan persefahaman dan memerlukan ruang yang lebih privasi. Tak pernah etis lah, tak pernah galak. Kalau petang dia nampak semua tanda ada. Lensa Majalah 3 ditinggalkan sementara untuk merakam interaksi sosial antara Atan dan Bayu. So far untuk dua-dua pasangan ni memang dua-dua tunjukkan positif. Untuk yang sekarang dua-dua nampak positif. Sport pun nampak positif, John pun nampak positif. So kita tunggu hari lah untuk kita ni meeting dia. So dalam tempoh mengawan tu dia boleh pergi ke paling lama seminggu untuk tempoh dia mengawan tu kan. So kita pantau selama seminggu tu, kita akan standby selama 24 jam lah untuk kita pantau dia. So kita akan rekod setiap pergerakan, setiap apa yang dia buat tu kita akan catat. Proses mengawan boleh berlaku sepanjang tahun dan biasanya melahirkan 2 hingga 3 ekor anak. Jika di MTCC berjaya menghasilkan kelahiran, akan ada lokasi yang khusus buat anak harimau sebelum dilepaskan ke habitat asal. Selepas melalui fasa rewilding, kita akan pindahkan anak harimau yang kita memang dah melepasi tahap yang telah ditetapkan, kriteria yang telah ditetapkan untuk dilepaskan. Sebelum dilepaskan ke habitat asal, kita akan lepaskan di dalam blok pra pelepasan yang telah kita sediakan lah, yang lebih kurang keluasan dia 5 ekar. Menghidupkan kembali naluri semula jadi si Raja Rimba bukan tugas mudah. Tidak hanya pada pembiakan sahaja, semua induk di sini perlu dilatih dengan kemahiran memburu. Dan antara yang menggalas tanggungjawab ini adalah Muhammad Johari Mat Isa, 40 tahun, yang sangat berpengalaman dalam misi menyelamat hidupan liar. Namun, dia tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan harimau di sini. Ia bagus dalam proses meliarkannya. Muhammad perlu memerhati kemahiran berburu induk betina dari masa ke semasa. Cara teorinya, bila betina tu bunting, anak dia lahir, ibu ni akan ajar anak dia. Kalau ibu tak ada skill memburu tu, jadi macam mana dia nak ajar anak dia memburu? Di samping menunjukkan minat untuk berpasangan, Spot juga terlibat dengan program meliarkan semula. Memandangkan dia bukan hasil tangkapan liar, agak sukar untuk melatihnya berburu dan memerlukan tempoh yang agak lama. Dekat setahun juga lah, dekat setahun kan sebenarnya. Sebab kita bermula, dia bukan apa, dia kos benda hidup ni tinggi. Sebab kita bermula dengan ayam, lepas tu kita akan naik kepada kambing. Mungkin orang akan marah pada kambing, sebab kambing ni sebenarnya dia lari lagi perlahan. Jadi kita nak tengok dia skill membunuh dia dulu. Kena betulkan yang tu dulu. Lepas tu dia dah boleh makan, baru kita orang, barulah dia up pergi kepada babi hutan. Okay, Mai. Cek. Tengok. Kok ada apa? Ular ke benda ke yang boleh membahayakan harimau. Setiap hari memang kena pantau. Kena tengok sebab takut ada, sebabnya dia ada lubang-lubang yang boleh masuk binatang berbisa ni. Jadi sebab malam tadi hujan kan, kemungkinan untuk haiwan lain untuk masuk dalam ni ada. Ada kemungkinan. Jadi kita kena tengok. Tapi macam sekarang ni rumput ni dia tak apa nak panjang. Jadi kita lagi mudah kalau panjang banyak kita kena buat. Jadi sekejap lagi bila kawasan dah dipastikan okey,
barulah masukkan binatang yang nak diberi makan tu. Ya. Jadi ini sebahagian daripada proses rewilding lah. Rewilding punya program. Memang macam ni lepas nampak selamat semua, kita akan masukkan haiwan tu. Macam babi hidup tu kita kena masukkan. Lepas tu baru kita keluarkan harimau untuk yang program rewilding ni. Jadi hari ni kita akan masukkan babi hutan. Ya, babi hutan. Saiz babi hutan tu lebih kurang macam mana? Dia dalam range 20 ke 25 kilo. 20 ke 25 kilo. Ya. Untuk setiap harimau apa tu saiz dia berbeza-beza macam mana? Itu saiz tu untuk semua harimau. Kita ambil average saiz sama. Sebab kalau terlalu besar dia mendatangkan masalah kepada harimau tu. Sebab ni dalam training, dalam dia punya program, kita nak pastikan dia betul-betul cukup untuk ni lah. Kuasa memburu spot kini berada pada tahap memuaskan. Babi hutan adalah buruannya bagi menguji ketakasan dan kecekapan membaham haiwan hidup. Segala deria digunakan, ujian memburu spot bermula. Kurang 1 minit, aksi spot membaham babi hutan cukup mengujakan. Namun, dia masih memerlukan stamina yang lebih kuat untuk mengejar buruan. Sebagai induk betina, ia perlu mengajar kaedah berburu kepada anaknya nanti, yang akan dilepaskan ke habitat asal dengan teritori berkeluasan antara 20 hingga 100 km persegi. Selepas mencapai usia 2 tahun dan melepasi kriteria untuk dilepaskan. Bukan harapan saya saja, saya rasa harapan pihak jabatan, harapan pihak kementerian dan juga harapan seluruh rakyat Malaysia. Kita nak lihat khazanah negara kita ni, Harimau Malaya ni terus terus wujudlah di Malaysia dan berkembang biak dengan baik. Satu impian membugar harapan. Usaha mengembalikan belang ke belantara bukan sahaja digalas pihak bertanggungjawab. Malah, nilai kesedaran masyarakat juga perlu digarap. Betapa pentingnya kewujudan mamalia seperti ini dalam menepati keseimbangan ekosistem. Jika tidak dijaga, kelak mencalar maruah ikon negara.